Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man salaka bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami yang benar dan kurniakanlah kepada kami keupayaan untuk mengikut yang benar itu. Kau tunjukkanlah juga kepada kami yang batil dan kurniakanlah kepada kami kemampuan untuk meninggalkan dan menjauhi yang batil itu. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mendengar kata-kata-Mu lalu mengikutinya dengan cara yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini masih lagi dapat kita berada dalam majlis ilmu seperti ini. Perlu kita sama-sama merasakan bahawa berada dalam majlis ilmu ataupun mengikuti ilmu itu sentiasa ada kebaikannya. Bila kita berada dalam majlis ilmu, kita ada modal untuk mendapat pahala. Kerana bila kita berada dalam majlis ilmu, kita ada modal untuk menyampaikannya kepada orang lain, untuk bercerita pada orang lain. Tak sama dengan orang yang berada dalam kumpulan-kumpulan lain. Bila kita lepas saja daripada majlis ilmu ini, insya-Allah mudah-mudahan semua yang kita dengar, kita ikuti, dapat kita fahami. Kemudian kita sampaikannya kepada orang lain, dapat pahala. Kerana menyampaikan apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, dapat pahala. Kalau kita berkumpul, berhimpun di padang bola, boleh bercerita juga, tapi tak dapat pahala cerita pasal bola. Kita berkumpul di parti Tupperware, boleh modal nak cakap pasal Tupperware, tak dapat apa-apa pahala, walaupun mungkin tak berdosa. Tapi bila kita berada dalam majlis yang seperti ini, bila kita sampaikan, dapat pahala. Lebih-lebih lagi kalau yang orang sampaikan itu mengikut apa yang kita sampaikan. Masya Allah. Dari surau ke kedai kopi, dia dengar di surau, dibawa di kedai kopi. Orang yang kedai kopi, Allah Ta'ala takdirkan berubah perangai dia, berubah daripada tak baik kepada baik. Apa kata Nabi SAW? La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin ni'am. Dengan sebab usaha yang kamu lakukan, kerja yang kamu lakukan itu, Allah memberi hidayat kepada seseorang, itu lebih baik daripada kamu menyembelih binatang korban ataupun binatang yang korban itu, yang disembelih itu yang paling bagus sekali, lebih baik. Subhanallah. Ini para jamaah yang kita perlu tanamkan dalam diri kita, dan kita cuba sampaikan kepada orang lain, supaya berada dalam majlis ilmu ini tak akan kerugian, tetap akan mendapat kebaikan. Mungkin kita sendiri mendapat kebaikan, menambahkan ilmu kita, dan mudah-mudahan menambahkan amal ibadat kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala, bila masanya Allah Ta'ala nak menjadikan kita makin rajin dan sebagainya. Tapi bila kita berada dalam majlis ilmu, insya-Allah dengan bertambahnya ilmu itu, nanti akan bertambahlah amal. Seperti orang berniaga, bila orang itu nak buat pengeluaran, ya, produk-produk yang lebih banyak, cukup ke dengan apa yang didapat? Tak. Dia kena berfikir macam mana nak menghasilkan produk-produk yang baru, yang berbagai-bagai, kan begitu.
Ambil contoh kedai makan yang banyak ni, dekat-dekat dari kedai makan tu, ya, laksa belaka. Sampai bila pun dia akan mendapat keuntungan. Dia kena create, kena cipta satu laksa apa? Macam-macam lah. Ya, laksa pelangi merah ke apa? Wah, tak ada. Ya, kalau kita tengok sekarang tu, ya, macam-macam dinama apa budak-budak ni. Cendol-cendol apa sekarang ada kita tengok kan? Tu dia. Pasal apa? Dengan tarikan itu, dia tengok rasanya lain. Maka, ini dia. Kalau begitulah, ya, nak menghasilkan sesuatu perlu kepada ilmu. Maka untuk menambahkan amalan pun perlu kepada ilmu. Jadi, walau bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala telah menjadikan kita dari kalangan orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu ini. Dan insya-Allah sebagai sambungan pengajian kita masih lagi melalui kitab Tafsir Tarbawi, ya, iaitu tafsir yang berunsurkan pendidikan. Bagaimana yang telah saya sebutkan di awal pengajian kita, bahawa tafsir yang dihasilkan ataupun ditulis oleh ulama-ulama berbagai-bagai. Ya, ada yang berbentuk apa? Berbentuk tafsir yang diambil daripada hadis-hadis Nabi. Ada yang tafsir secara umum. Ada yang tafsir melalui apa? Melalui dilihat dari sudut bahasa saja, keindahan bahasanya umpamanya. Berbagai-bagai. Dan yang kita gunakan di sini ialah tafsir dilihat dari sudut pendidikan. Ya. Sebab itu hal-hal yang lain tidak disentuh, agak panjang. Sebab penumpuannya adalah tentang pendidikan. Jadi insya-Allah malam ini kita berada di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ataupun yang terakhir dari surah Al-Baqarah ini. Insya-Allah kita lihat terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bermaksud lebih kurang, tunjukkanlah kami akan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau telah kurniakan nikmat ke atas mereka, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan juga orang-orang yang sesat. Itu adalah terjemahan ringkas daripada ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah. Jadi di sini kalau kita lihat, yang daripada hadis qudsi yang di awal surah Al-Baqarah yang kita telah sentuh, Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa Allah berfirman, surah Al-Fatihah ini Allah Ta'ala bagikan turun. Sebahagiannya adalah untuk Allah, milik Allah. Sebahagiannya untuk hamba-Nya. Yang milik Allah bermula daripada Alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua milik Allah. Cuba kita lihat secara ringkas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah Rabbul Alamin. Milik Allah kan? Ar-Rahmanir Rahim, nama Allah itu Allah juga. Maliki Yaumiddin pun itu adalah nama Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikaulah yang kami sembah dan dikaulah juga kami minta pertolongan. Ini pun hak Allah Ta'ala, ya? Hak Allah Ta'ala. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma haqqullahi 'alal 'ibad? Kamu tahu tak apa hak Allah ke atas hamba? Bila sahabat biasanya Allahu wa rasuluhu a'lam, itu biasa sahabat menjawab, ya, Allah dan Rasul saja yang tahu. Kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah ke atas hamba ialah
hamba itu adalah sembah Allah, jangan lakukan syirik dengan sesuatu pun. Itu dia. Itu yang kita kata tadi dalam hadis qudsi tadi, dibahagikan Fatihah dua. Di sini iyyaka na'budu itu adalah hak Allah, milik Allah Ta'ala, dan wa iyyaka nasta'in pun adalah milik Allah, sebab hanya Allah lah tempat kita minta segala pertolongan. Bila kita lihat dalam hadis itu menyebutkan apa yang diminta oleh hamba, ataupun bahagian yang kedua adalah milik hamba, dan apa yang diminta Allah Ta'ala kan wa nisfun li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Sebahagiannya lagi adalah milik hamba-Ku, dan apa yang diminta akan diberi. Apa yang diminta apa dia? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau kita lihat tentang pembahagian Fatihah itu yang disebut dalam hadis qudsi. Baik, kita lihat makna ayat ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kita pertama. Lihat, Allah mengajar kita, tanda Allah Maha Pengasih. Pengasihnya bagaimana? Manusia ini biasanya dia inginkan sesuatu yang biasanya ikut nafsu. Nak kaya, nak mewah, nak senang, yang berbentuk nafsu biasanya kan. Tapi Allah Ta'ala tak ajar kita minta benda-benda yang macam itu, tapi dia ajar apa dia? As-siratal mustaqim. Minta petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, iaitu jalan Islam. Bila sebut as-siratul mustaqim sini, maknanya ialah jalan Islam yang akan dijalani oleh manusia dalam kehidupannya di dunia. Walaupun ada di sana tafsiran mengatakan siratal mustaqim itu di akhirat, iaitu titian, tapi sini adalah lebih sesuai makna jalan Islam, jalan kehidupan kita ini. Itu yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim. Kerana saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Hamka rahimahullah, bila kita berjalan lurus di muka bumi ini mengikut ajaran Islam, maka InsyaAllah di akhirat kita akan menipi dengan selamat, dengan sebab apa yang kita lakukan di dunia ini, ikut jalan Islam. Jadi Allah Ta'ala tidak biarkan kita ni minta ikut suka kamu. Tak. Lebih benar lagi kalau kita lihat, inilah doa pertama manusia sebenarnya, dan doa yang wajib. Kan begitu? Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Dan bagi manusia sebenarnya. Kenapa demikian? Sebab Allah Ta'ala suruh manusia ini semua sembah Allah kan? Allah Ta'ala suruh manusia sembah Allah. Tapi bila manusia tak sembah Allah, dia tak tahu nak minta yang ini. Dia tak tahu nak minta yang ini. Dia akan minta mengikut apa yang terfikir di kepalanya, di fikirannya, dan juga apa yang diingini oleh nafsunya. Itu yang akan dia minta. Kalau si susah, dia minta nak jadi senang. Kalau miskin, nak minta jadi kaya. Kalau sihat, sakit, nak minta jadi sihat. Bukan tak boleh minta itu, tapi Allah Ta'ala nak mengajar kita yang lebih baik dan lebih membawa kebahagiaan dalam hidup manusia. Sebab kita bila ikut ajaran Islam, para jamaah, kita akan rasa tenang saja. Kita akan rasa tenang. Sakit pun, tak sihat pun, miskin pun, dia tenang saja. Sebab dia tahu, bila ikut ajaran Islam, dia tahu ini Allah Ta'ala nak uji dia. Allah nak uji dia. Dia benar-benar beriman ataupun tidak. Yang mengajar kita, menjadikan manusia tahu perkara itu bila mengikut ajaran Islam. Yang itu. Sebab dia tahu, bila baca di antaranya surah Al-Mulk umpamanya, Allah Ta'ala telah menjadikan apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan, kematian dan kehidupan itu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ini berpandukan apa? Berpandukan kepada ini. Bila dia susah pun, dia tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala nak uji kan begitu. Kalau dia senang pun tak masalah.
Sebab apa? Dia tak akan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan nikmat-nikmat itu, sama ada harta, sama ada anggota, sama ada kesihatan badan, kelapangan masa, semuanya digunakan dalam perkara yang memberikan manfaat. Itu kan. Banyak orang sihat badannya, kemana dia gunakan badannya itu? Dalam perkara-perkara maksiat umpamanya, dalam perkara kemungkaran. Banyak orang mempunyai kelapangan masa, tak sibuk pun. Apa diisi dengan kelapangan masa itu? Dalam perkara yang bahawa dosa mungkin kan. Tapi orang beriman dia tahu ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Aku nak gunakan dalam perkara yang boleh memberi manfaat. Bila berlaku itu, dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana Allah Ta'ala mengajar kita berdoa kepada Allah Ta'ala, iaitu minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita kepada apa? Ke jalan yang lurus, ya. Sebab itu doa yang selalu kita bacakan, kita minta Allah Ta'ala tunjukkan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami mana-mana yang benar. Tapi tak cukup dengan itu. Warzuqna tiba'. Kita minta pula supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kemampuan untuk mengikut yang benar itu. Sebab mungkin tahu yang benar tapi tak ikut. Sebab apa tak ikut? Dia lupa nak berdoa. Nak minta supaya Allah Ta'ala kurniakan dia keupayaan, kekuatan untuk mengikuti yang benar itu. Begitu juga sebaliknya yang batil. Yang batil itu walaupun dia tahu dilanggarnya juga, sebab dia tak minta kepada Allah supaya dia dapat menjauhi yang batil itu. Para jamaah, ini urusan hati sebenarnya. Bila kita minta, mungkin ada lintasan keinginan, tapi Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Walaupun ada keinginan, Allah Ta'ala, oleh kerana kita sudah minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan selamatkan kita dengan syarat kita sentiasa menjaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu ajaran Islam. Jadi Allah Ta'ala mengajar dalam ayat ini, ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk mengikuti jalan yang lurus. Jalan siapa ini? Allah beritahu kepada kita contoh orang yang boleh mengikuti jalan yang lurus, yaitu yang biasa kita dengar, tariqal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang ataupun siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan kepada mereka nikmat. Apa dia? Siapa dia? Allah Ta'ala memberitahu, yaitu jalan para nabi, ya. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutnya, ya. Jadi dari kalangan para nabi, mereka ini mendapat jalan yang lurus. Lihat, manusia ini para jamaah, kalau tidak bergantung kepada Allah, dia akan mengikut nafsunya. Tapi bila bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cuba kita perhatikan, Allah tak akan biarkan kita. Sebab itu, ya, setelah Ramadan berlalu, kita perlu dan mesti meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu, bila kita teruskan selepas Ramadan, memenuhi pengertian wastaqim kama umirta. Beristiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Kalau di bulan Ramadan kita diwajibkan beribadah, ya, beribadah yang puasa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dalam puasa apa yang kita jaga? Banyak yang kita jaga. Larangan-larangan yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, larang daripada melakukannya, bukan di bulan Ramadan saja. Lepas Ramadan pun larangan itu tetap ada. Sebab itu yang dahulu sebelum ini kita lihat kesan pendidikan kepada seorang itu dalam ibadah kita ialah ibadah kita mestilah ibadah yang mustamir, iaitu berterusan. Bukan saja di bulan Ramadan kita jaga mulut. Sebab apa? Sebab ingat hadis Nabi kan begitu kan? Sampai kepada peringkat kalau diajak bergaduh ataupun berkelahi, kena jaga, kena sabar kan? Iaitu
katakanlah aku ni puasa, nak kena sabar. Habis lepas Ramadan tak boleh sabar ke? Itu dia. Kenapa kalau di bulan Ramadan kita boleh bersabar? Kerana ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan untuk bulan Ramadan sahaja. Ya. Jadi kerana itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala pertama ialah para Nabi. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya. Contoh yang paling ketara sekali dalam golongan ini siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu digelar As-Siddiq. Sebab dia tetap mempercayai apa sahaja yang datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tetap percaya. Ini ada kaitannya dengan cerita apa? Isra dan Mi'raj kan? Banyak atau terdapat orang-orang yang tidak mempercayai sehingga murtad, waliyadzubillah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengatakan, kalau yang bercakap itu Muhammad, maka lebih daripada itu pun aku tetap percaya. Begitu juga as-salihin, orang-orang yang beramal soleh. Orang beramal soleh ini bukan saja amalannya yang soleh, tetapi dalam beramal itu dia dalam keadaan soleh, hatinya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ya? Dia akan lakukan sama ada di depan orang ataupun bersendirian. Sebab yang disembah bukan manusia, yang disembah ialah Allah. Kalau di depan orang pun kita bercakap baik kerana disuruh oleh Allah. Kita meninggalkan yang tidak baik pun kerana dilarang oleh Allah Ta'ala. Sama ada kita di depan orang ataupun di belakang orang, tetap dijaga. Ini yang dikatakan istiqamah, apa yang diperintahkan. Wastaqim kama umir. Ya. Kemudian begitu juga golongan yang siddiqin wa syuhada, para syuhada. Baik, kalau kita lihat ya, doa yang kita minta iaitu siratal mustaqim ini yang Allah telah berikan kepada mereka yang dahulu, apakah Allah Ta'ala tak boleh berikan kepada kita? Kalau tak boleh berikan kepada kita, artinya ayat ini tak sesuai untuk kita. Sedangkan kita tahu bahawa Quran ini adalah sebuah kitab yang kekal sampai hari kiamat. Itu di antara ciri istimewa Al-Quran ialah sebuah kitab yang kekal sampai hari kiamat, yang tidak ada sebarang perubahan, tidak berlaku sebarang perubahan, kerana dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang memberi jaminan, Allah akan jaga Al-Quran. Jadi bila kita melihat ini para jamaah, kita mari tanamkan dalam hati kita supaya kita mempunyai satu keinginan yang besar untuk memohon kepada Allah benar-benar bahawa kita inginkan jalan yang lurus. Orang dahulu Allah Ta'ala berikan, takkan yang kemudian tak berikan. Sebab itu kalau kita lihat sebagai contoh yang paling ketara sekarang ini, siapa dia saudara-saudara kita di mana di Palestin, golongan Hamas itu. Mereka tahu macam mana boleh mencipta roket-roket yang hebat-hebat kan, 200 km. Dia orang pun memang di antara pimpinan-pimpinan Yahudi pun memberikan pengakuan. Heran sungguh. Ya. Terowong, berapa terowong? Saya tak tahu berapa bilangan, tapi banyak kan? Cuba bayangkan berapa lama dia orang bekerja, berapa ramai yang buat kerja, macam mana dia orang buat kerja. Dia orang tetap berpegang. Kalau dulu Allah Ta'ala beri kepada orang dulu, kalau Allah Ta'ala beri kepada orang yang bukan Islam, boleh mencipta senjata-senjata yang berbagai-bagai dan canggih, kenapa orang Islam tak boleh diberi? Ya Allah, tengok. Kalau boleh beri, Allah Ta'ala beri kepada orang yang tak beriman, kenapa orang beriman tak boleh? Kalau orang nak cari kepentingan kehidupan dunia, nak menambahkan pendapatan dunia dengan kerja berapa jam? 24 jam. Menggunakan apa? Sistem apa namanya? 24 jam. Sistem shift kan? Shift 3 jam pun dan sebagainya. Apa mereka tak boleh buat shift kan? Untuk buat terowong dan sebagainya. Tak boleh.
Subhanallah. Sebab itu atas keyakinan seperti inilah mereka ini mempunyai semangat yang begitu. Jadi bagi kita yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita memang yakin bahawa mereka cukup berpegang kuat dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Sebab mereka merasakan mereka lah yang lebih bertanggungjawab untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Walaupun membebaskan Masjidil Aqsa ini adalah menjadi kewajiban setiap umat Islam, tapi mereka adalah lebih bertanggungjawab sebab mereka ada di sana. Ini para jamaah di antara yang mungkin kita boleh ambil contoh apa dia. Kalau Allah Ta'ala boleh berikan kepada mereka yang dahulu jalan yang lurus ini, kenapa Allah Ta'ala tak boleh berikan kepada kita? Ini disebabkan manusia tidak meminta kepada Allah benar-benar supaya dikurniakan jalan yang lurus. Sebab itu lurus-lurus nanti dia melencong. Kalau melencong pula dia tak nak patah balik, itu yang masalah. Ada pepatah orang-orang tua kita sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Bahaya. Kalau kita rasa tersesat, tengok Al-Quran, tengok hadis Nabi SAW. Apa yang diajar? Pasti akan ada jawapannya, pasti ada penyelesaiannya. Sebab petunjuk dari Allah adalah petunjuk yang pasti kebenarannya, bukan dikatakan kemungkinan kebenarannya. Kebenaran yang ada dalam Al-Quran ialah suatu yang pasti, bukan suatu yang mungkin benar. Tidak, ia adalah perkara yang pasti benar. Ini soalnya ialah kita, sejauh mana kita meyakini tentang apa yang disebut dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Baik. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang mereka telah dimurkai. Mereka yang dimurkai di sini tidak lain ialah pertama sekali disebutkan sebagai orang-orang Yahudi. Kerana orang-orang Yahudi ini dimurkai disebabkan mereka itu membunuh rasul-rasul, nabi-nabi yang telah diutuskan kepada mereka yang ramai bilangannya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menemplak mereka di dalam Al-Quran. Kalau mereka mengaku mereka adalah golongan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka sendiri mengaku bahawa mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, kata mereka. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tapi Allah Ta'ala dalam Al-Quran menempak mereka, kalau mereka mengaku demikian, kenapa mereka membunuh nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Sedangkan nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu adalah untuk mengajar mereka dan mengajak mereka supaya menyembah Allah Ta'ala. Jadi ini mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kemudian yang lagi satu ialah golongan ad-dallin, yaitu golongan yang sesat. Orang yang sesat ini, ya, ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa golongan Nasara. Sesatnya mereka ialah kerana mereka menganggap Nabi Isa Tuhan, ataupun Nabi Isa itu adalah anak lelaki Tuhan. Jadi mereka ini sesat. Kedua-dua sifat ini, al-maghdubi alaihim, iaitu yang dimurkai, dan juga ad-dallin, yang sesat, ia akan tetap berlaku kepada manusia sepanjang zaman, ya. Ramai manusia yang dimurkai oleh Allah. Yang dimurkai Allah bukanlah disebabkan dia sama dengan Yahudi, tapi mereka melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertukar menjadi Yahudi, tapi dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau sekiranya seorang itu mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, larangannya dilanggar, suruhannya ditinggalkan, maka tentu orang itu menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan kita biasa berdoa kepada Allah Taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sakhat itu maknanya kemurkaan. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan juga kita minta perlindungan daripada azab neraka. Baik, ada baiknya kalau kita di sini melihat beberapa perkara yang ada kaitannya dengan doa. Yang disebutkan tadi, doa yang disebutkan dalam ayat ini ialah doa untuk mendapat petunjuk ataupun meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala, supaya kita berada di jalan yang lurus, ya. Jadi cuba kita perhatikan ayat ini. Ayat yang kita pohonkan dalam doa ini ialah selepas kita membuat pengakuan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kaitannya doa ihdinas siratal mustaqim dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dikau sajalah yang kami sembah, dikau sajalah kami minta pertolongan. Apa yang kita minta pertolongan kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Kaitannya ialah kita hendaklah meletakkan terlebih dahulu diri kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana telah kita lihat dalam kuliah yang lalu, iaitu apa dia? Pengertian abdun ini, ataupun kita akan lihat makna abdun ini sebenarnya bila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebagai suatu kedudukan yang paling tinggi dan mulia. Bila sebut aku ni hamba Allah, ataupun si fulan itu hamba Allah, mulia. Tapi bila disebut hamba kepada yang lain, suatu penghinaan. Hamba abdi, hamba harta, hina. Lebih-lebih lagi kalau ada yang mengatakan hamba perempuan, kata dia, orang lagi hina. Tapi bila disebut hamba Allah, suatu kemuliaan. Dan yang paling kita lihat di dalam hal ini ialah apa dia? Yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia berada di tempat yang tak sampai di sana makhluk-makhluk selainkan baginda, hatta malaikat pun tak sampai. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Sampai ke Sidratil Muntaha, tapi baginda tetap sebagai hamba Allah. Ya. Yaitu subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan di waktu malam terhadap hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tengok, tempat paling tinggi yang tak sampai sana selain daripada baginda, tapi baginda sebagai hamba. Kemudian Quran yang Allah Ta'ala turunkan, Quran yang kitab yang mulia, tapi Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad yang namanya Abdul. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab, yakni Al-Quran. Quran kitab yang mulia. Dan kita kena lihat, ya, sama-sama untuk melihat ketinggian, kemuliaan, keagungan Al-Quran ini dengan melihat mukjizat Al-Quran itu sendiri. Yang dahulu, 14 abad yang dahulu, 1400 tahun dahulu, Al-Quran telah menyebutkannya. Baru manusia jumpa sekarang dan mereka mengaku kebenaran Al-Quran. Ini kita telah sentuh, ya, dalam kuliah-kuliah yang lalu, yang menyebabkan mereka masuk Islam. Bila mereka dapati apa yang disebut dalam Al-Quran memang benar berlaku sekarang. Sama ada kita ambil ayat yang umum ataupun cerita tentang perkara-perkara yang berlaku. Dua lautan yang bertemu, satu masin, satu tawar. Allah Ta'ala dah sebut, mereka buat kajian, betul. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semua sangat berhajat kepada Allah. Maknanya kamu jangan menganggap kamu kaya lah. Kaya ni sampai tak perlu kepada Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'a mustaghna. Manusia ni sikapnya akan melampau kalau dia merasakan dirinya sudah cukup, tak perlu kepada Allah Ta'ala. Lampau kata Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa kita ini adalah sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Mana hajatnya? Kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Boleh buat makan sendiri, boleh buat makanan sendiri, boleh buat tak? Waktu dalam perut, boleh proses tak makanan itu jadi cecair sehingga menjadi makanan kita melalui tali pusat? Boleh buat sendiri. Bila dah tali pusat dipotong, boleh buat sendiri susu tu. Maaf ibu-ibu, buat sendiri ke susu tu? La ilaha illallah. Kan berhajat semuanya kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup 2 tahun umpamanya, dah tumbuh apa? Gigi. Waktu menyusu pakai gusi. Bila dah tumbuh gigi, takkan nak menyusu emak lagi. Maka Allah Ta'ala bila adakan gigi, siapa yang adakan bikirin berjerit? Siapa yang adakan makanan-makanan, buah-buahan? Siapa adakan makanan? Semuanya disediakan oleh Allah Ta'ala. Ikan, minat sentuh. Baru-baru ini kita dapat YouTube yang berlaku di kawasan Gaza sana katanya. Melompat-lompat ikan, banyak sekali. Baiklah, tak sebut Gaza ke mana. Yang kita nak tengok tu berapa banyak ikan tu kan. Berapa tahun ikan dah diambil? Habis? Tak habis. Ada satu YouTube tu, ikan pari di permukaan laut tu sampai tak nampak permukaan laut, penuh dengan ikan pari. Ya Allah, Allah tersebut antumul fuqara'u ilallah, kamu sangat berhajat kepada Allah. Maknanya apa? Kamu nak makan, siapa yang sediakan makanan kamu? Kamu berhajat. Bila dah disediakan, kamu carilah saja, berusahalah dapatkannya. Kan begitu? Subhanallah. Kamu berusaha, benih kamu tanamkan, kamu yang tumbuhkan ke? Kamu cuma tanam aja. Lepas itu, siapa yang tumbuhkan? Berputik dan sebagainya, sehingga menjadi ini ayat seperti ini perlu dijadikan sebagai pada kita, ya, supaya kita merasakan Allah Ta'ala itu memang maha kaya, Al-Ghani. Allah Ta'ala sebut apa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah dialah maha kaya dan maha terpuji. 14 abad yang lalu ayat Allah Ta'ala turunkan ayat ini, masih tetap hidup maknanya sehingga sekarang dan hingga hari kiamat. Bukan itu sahaja, tengok nanti bila masuk syurga, lagi nikmat yang tidak tergambar dalam fikiran manusia. Allah. Ini di antara contoh lah. Kita nak lihat Quran yang begitu tinggi dan mulia, tetapi diturunkan kepada seorang manusia yang Allah Ta'ala namakan sebagai Abdul. Sebab itu perlu kita mengambil pengajaran ini supaya kita sentiasa menjadikan diri kita ini hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kemudian doa ini yang kita sebutkan tadi, ini menunjukkan apa? Menunjukkan manusia ini sangat perlu kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berdoa itu, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita apa yang kita minta. Tapi dalam berdoa ini, di antara adab yang kita kena jaga ialah kita hanya meminta. Kita hanya meminta, tapi yang memberi itu adalah Allah. Ikut suka dia lah. Nak bagi ke, nak bagi banyak ke, nak beri banyak ke, nak beri sikit, itu hak Allah Ta'ala. Jangan masuk campur. Tapi kita kena yakin dari satu sudut, bila kita minta kepada Allah, artinya pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila pilihan Allah yang diberi itu adalah sesuai dan baik untuk kita sebenarnya. Jangan dilihat banyak ke ataupun sikit ke, jangan dilihat. Kita kena lihat siapa yang bagi kita, yaitu Allah. Kalau Allah yang beri, bila kita letakkan diri kita ini dikasihi oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak bagi ke benda yang boleh merosakkan kita? Nak bagi ke? Dia tak akan bagi. Allah tak akan bagi benda yang boleh mendatangkan keburukan kepada kita, tapi dengan syarat kita meletakkan diri kita ini sebagai dikasihi oleh Allah Ta'ala.
Bagaimana untuk mendapatkan diri kita ataupun boleh menjadikan diri kita dikasihi oleh Allah? Tak lain ialah yang selalu kita sebut, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunat, sehingga nanti aku akan kasih kepada dia. Bila Allah Ta'ala dah kasih kepada kita, Dia tak akan beri kita sesuatu yang boleh mendatangkan keburukan dan kerosakan. Jangan dilihat banyak ataupun sedikit, jangan dilihat sana. Sebab manusia ini biasanya bila dapat sikit, apa dia punya itu? Dia punya bibir tu tak tahu contoh mana ya. Kalau dapat banyak, dia punya bibir tu macam apa iklan syarikat DG tu ya. DG. Dia senyum kan. Yang kalau dapat sikit, dia mula itu tak tahu contoh mana yang mulutnya ke bawah tu ya. Wow. Begitu ya. Sedangkan orang yang kenal Allah, orang yang telah meletakkan dirinya kepada Allah, yang selalu saya sebut, kekasih tidak akan menganiaya kekasihnya. Kan begitu. Mana ada kekasih nak menganiaya kekasih? Yang jadi masalah kerana seorang itu tak meletakkan dirinya sebagai dikasihi. Ya, kalau dah letakkan dirinya tak dikasihi, dengan nama pun dah menyampah kan. Tak macam menyampah tadi kerana tidak dikasihi. Kalau dia sudah meletakkan dirinya dikasihi, disukai dan disayangi, kadang-kadang ada orang cakap tentang keburukan dia, dia akan apa? Membela kan? Kau silap ni, kau salah faham ni. Padahal mungkin betul dia buat kan, tapi dia cuba dibelanya kan, sebab orang itu dia kasihi, dia defend dia kan. Ini begitu juga. Sebab itu orang-orang yang telah meletakkan dirinya dikasihi oleh Allah, tengok Allah Ta'ala tempatkan mereka di tempat yang mulia. Tadi kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Jadi ini yang apa? Yang perlu kita lihat para jemaah, yaitu apa dia? Yaitu orang yang telah sentiasa melakukan ibadah sunnah ini di samping wajib dan tidak ditinggalkan, ya, maka akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi an-nawafil, ya, yang mana amal-amal yang seperti ini, dia sama ada merupakan salat, maka kita akan terus melakukan apa? Puasa sunat. Sama ada Syawal dah habis dah tak dan dah habis dah, besok dah masuk dah, satu Zulhijjah dah ya, habis dah. Oh tak, ada lagi Isnin, Khamis, ada lagi 13, 14 dan 15 tiap-tiap bulan Islam, boleh kita lakukan. Begitu juga kalau di bulan Ramadan, yang kita nak contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah seorang yang pemurah, tapi di bulan Ramadan baginda lebih pemurah lagi. Kalau kita sudah contohi di bulan Ramadan, kita boleh masukkan tabung dan sebagainya, ya, maka di luar Ramadan kita akan teruskan juga. Kenapa? Sebab namanya apa? Memenuhi pengertian hadis Nabi, la yazalu 'abdi, sentiasa hamba, senantiasa. Bila sebut sentiasa, apa dia? Bukan musim-musiman. Indonesia kata musim-musiman. Bila musim-musiman ni, musim bulan Ramadan sajalah yang dia murah. Keluar Ramadan, dia akan teruskan. Bila ini boleh kita lakukan, maka begitu. Dan begitulah seterusnya yang lain-lain, yang merupakan suruhan ataupun yang larangan. Maka bila ini terus dilakukan, dengan melakukan apa amalan-amalan sunat, nawafil itu, maka mudah-mudahan kita telah dapat meletakkan diri kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh yang telah disebutkan sebelum ini, apa dia? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana sahabat-sahabat yang tidak mempunyai harta, mereka ini cemburu dengan sahabat-sahabat yang mempunyai harta. Sambil mereka mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini mereka
mengaup pahala begitu banyak sekali. Mengaup pahala begitu banyak sekali. Orang kebendaan bukan mengaup pahala, mengaup apa? Wang ringgit. Dia orang kebendaan, dia mengaup wang ringgit. Kalau dia syirik lagi kau habis gitu ya. Tapi sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah dididik oleh baginda dengan begitu baik sekali, mereka cemburu kepada orang yang mengaup pahala yang banyak. Zahaba ahlul dusur bil ujur. Orang-orang kaya mengaup pahala itu banyak sekali. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sembahyang macam kami dan mereka puasa pun macam kami. Wa yatasaddaquna bil fuduli amwalihim. Mereka boleh bersedekah dengan lebihan harta daripada keperluan mereka. Maknanya kalau seorang itu mempunyai keperluan sekian banyaknya, ada lebih lagi, mereka bersedekah. Jadi ini sikap ataupun sifat iri hati para sahabat dalam meletakkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang kita maklum, kenapa Allah taala mewajibkan kita berdoa? Sebab Allah taala sendiri telah menyuruh, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan perkenankan. Lantaran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Maknanya kita bila berdoa, artinya kita sudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan satu lagi ialah doa itu adalah jalan untuk memberikan kekuatan yang hakiki. Kenapa demikian? Kerana seorang mukmin dia berdoa kepada Allah yang sifatnya maha agung, maha tinggi. Artinya dia bersandar kepada yang maha agung dan maha tinggi. Jadi itu ada suatu kekuatan yang hakiki. Kekuatan-kekuatan yang lain adalah kekuatan yang akan hilang bila-bila masa. Orang yang beriman ini bila berdoa kepada Allah, dia bergantung kepada siapa? Allah yang maha memelihara, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha pemurah. Maknanya pergantungannya kepada Allah yang sifatnya adalah sempurna. Jadi bila kita memahami ini, hati kita akan merasakan, aku tak perlu bimbang apa-apa, sebab aku telah berdoa kepada yang sempurna sifatnya, ya. Cuma macam tadilah, biasa minta kaya tu je, Allah tak bagi kaya, dia risau habis. Dah banyaklah berdoa, aku berdoa siang malam, aku berdoa tak kaya-kaya juga. Dia lupa bahawa hak memberi adalah hak Allah, ya. Yang Imam Ghazali sendiri memberikan contoh, kita dengan Allah dalam berdoa ni macam kuli dengan tauhid gitu. Ya, kuli buat kerja kuli sudahlah. Yang nak masuk campur kerja tauhid buat apa? Awak kerja awak apa? 8 sampai pukul 5. Itu kerja awak. Ini kerja awak. Buat saja, ya. Gaji, urusan gaji berapa nak bila nak naikkan, itu bukan urusan kamu. Tiba-tiba campur, ya. Okey, kenapa tak kasi naik, ya? Patut saya dah naik lah ni, kan? Itu bukan kerja awak. Awak nak masuk campur ada apa? Silap-silap awak kena buang, ya. Ini aja. Jadi itu yang kita kena fahami benar-benar. Dengan sangka baik kepada Allah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita tetap akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala tahan, tak beri, artinya ada kebaikan untuk kita. Sebab Allah Taala mahukan kita ni supaya tetap menjadi hamba yang sentiasa beribadah kepada Allah, mempertingkatkan amalannya kepada Allah Taala. Macam saya sebutkan tadi kan, kita ni kalau dalam hal-hal lain, kenapa kita nak mempertingkatkan? Kalau hal ibadat, kenapa susah nak mempertingkatkannya? Kalau hal lain, kita akan rajin mempertingkatkan, kan? Tengok, kalau sekolah darjah 1 mesti nak naik darjah 2 dan seterusnya sampai ke peringkat yang kita rasa kita dah tak mampu umpamanya. Tapi kenapa dalam beribadat ini tak ada usaha untuk mempertingkatkannya?
Sebab itu para jamaah, dalam hal-hal nak beribadah kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah, di sana ada apa namanya penghalang-penghalang ini. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Abidin, dia menyebut 4 penghalang untuk manusia ini betul-betul beribadah kepada Allah. Pertama ialah dunia. Ini boleh menjadi penghalang. Akan sibuk dengan keduniaan, kalau masih beribadah, okey. Tapi yang bimbang takut-takut daripada beribadah, hilang ibadah. Daripada berjamaah, hilang berjamaah. Sebab sibuk sangat. Ya, ini dia. Sebab itulah ya, kita ni diperingatkan bahawa dunia ini boleh menjadikan hamba manusia itu lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah manusia. Manusia itu kadang-kadang ya, Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, syaitan ini ada 2 jenis kan. Satu syaitan jin yang tak nampak, yang selalu berbisik-bisik kat kita ni. Dia sentiasa bisik. Tuan-tuan dan para jamaah, yang berbisik itu sebenarnya syaitan. Nafsu kita ni dah ada. Mana manusia yang tak nak harga? Cuba beritahu saya, ada tak orang yang tak nak harga? Yang tak nak bini? Nak lagi? Tak ada. Sebab Allah Ta'ala sebut Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. 6 benda ini Allah Ta'ala sebut. Semua itu ada keinginan manusia. Keinginan itu ada. Tapi yang jadi masalah, bila keinginan ada, syaitan eret. Itu jadi masalah. Kalau dia tahu bahawa ini adalah tarikan syaitan, dia akan ikutkan begitu. Ya. Nak harta, memang ada nak harta. Syaitan kata, inilah peluang kau sekarang kau nak dapat. Dulu kau tak dapat peluang ini. Sekarang kau dah duduk kat situ, jangan susah. Pakai sains saja, Mercedes tu. Gitu. Apa itu tu? Rasuah lah tu. Nampak keinginan. Sebab selama ini pakai kancil lah tu. Kancil aja. Pulang siro saja umpamanya. Tak boleh juga. Dapat jawatan. Ni dia kata syaitan, masa kau lah. Ya, tak apalah. Tengok. Ini yang dikatakan bahawa penghalang kepada manusia untuk terus beribadah kepada Allah. Yang kedua ialah manusia. Yang ketiga ialah syaitan. Itu jelas. Ini lebih banyak lagi dalam Al-Quran. Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwwan. Yang beratnya, yang payahnya, sebab syaitan nampak kita. Satu, kita tak nampak dia. Sebab kita yang membisikkan kepada syaitan, yang bisik pada kita kan. Kan gitu kan? Kan dia bunyi kan? Bunyi kan? Bunyi kan? Malah sembahyang ni. Syaitan apa tu? Malah nak berjamaah ni. Syaitan kan? Syaitan yang bisik kepada kita. Sebab itu kita mendengar ungkapan-ungkapan kan? Awas-awas bisikan syaitan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Awas-awas bisikan manusia kepada syaitan. Ada pernah jumpa? Tak pernah jumpa itu. Sebab yang membisikkan kepada manusia perkara baik ataupun tak baik itu ialah syaitan kepada manusia. Tak ada manusia yang bisikkan kepada syaitan. Maknanya manusia ini adalah makhluk yang baik sebenarnya. Cuma dia lupa siapa yang akan mengheret dia kepada kejahatan. Dia lupa itu. Dan itu Imam Ghazali mengatakan, inilah dia adalah penghalang seorang untuk beribadah kepada Allah. Dan yang keempat ialah nafsu. Ya? Jadi inilah para jamaah yang kita boleh lihat bagaimana doa itu adalah suatu jalan ataupun cara yang boleh memberi kekuatan kepada kita, kerana yang kita minta ataupun yang manusia minta itu adalah yang sifatnya sangat sempurna. Dan terakhir ialah doa itu adalah sebagai mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrahnya, ini kita nak lihat ya. Secara fitrahnya manusia tetap akan berharap kepada Allah. Tapi manusia ini mudah lupa.
bahawa di sana ada yang boleh diharapkan. Hatta kepada orang yang mengatakan aku tak percaya alam ini dicipta oleh Allah Ta'ala, golongan etis umpamanya, yang menganggap bahawa alam ini jadi dengan sendirinya umpamanya. Tapi di saat dia berhadapan dengan malapetaka ataupun dia berhadapan dengan bahaya, tengok hati kecilnya macam mana. Dia akan tetap berdoa. Tak kira bahasa apalah, dia tetap akan berdoa. Paling jelas siapa dia dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala ceritakan, Fir'aun yang tak mau terima ajaran Nabi Musa AS, malah mengaku dirinya sebagai ana rabbukumul a'la. Tapi ketika saat dia nak ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, waktu itu dia mengaku bahawa di sana ada Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel. Waktu itu baru dia nak beriman. Bila itu dia minta apa? Dia minta supaya diselamatkan. Sebab ceritanya ya, ketika dia nak ditenggelamkan, waktu itulah dia mengatakan aku sekarang beriman. Dan iman inilah yang menjadikan seorang itu mau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kerana beriman, dia akan memohon kepada pokok, mohon kepada api, mohon kepada bomo. Sebab ada bomo yang hebat ya. Itu dia. Dia akan minta kepada bomo. Orang beriman begitulah sifatnya. Dia mengingatkan diri dia bahawa dia adalah terlalu lemah, dia adalah sangat berharap. Sebab itu Allah Ta'ala menemplat orang yang tak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang jauh perjalanan sesatnya, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri, saya cuma nak ingatkan saja, jangan terasa dalam hati tidak mau berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala sendiri mengatakan, yang tak mau berdoa kepada Allah, orang itu sudah menganggap dirinya sudah cukup, bahawa dia mempunyai segala-galanya. Ya? Jadi kerana itu para jamaah, kita bila memahami ayat yang ke-6 hingga ke-7 ini dalam surah Al-Fatihah ini, mudah-mudahan ia boleh dijadikan panduan bagi kita untuk terus meletakkan diri kita sebagai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikau sajalah yang kami sembah ya Allah, dan dikau sajalah yang kami minta pertolongan. Kerana terlalu banyak di sana perkara-perkara yang hanya Allah Ta'ala saja mampu memberikannya. Boleh dikatakan semua perkara hanya Allah Ta'ala saja yang mampu memberikannya. Manusia ini hanyalah berusaha untuk mendapatkannya. Jadi mudah-mudahanlah ya, apa yang telah kita lalui daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah ini, sedikit sebanyak dapat kita jadikan panduan dalam diri kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali kepada Allah Taala dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Bayyinah umpamanya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua perlu kepada apa? Kepada ilmu. Kalau tidak, manusia tak tahu ya, meletakkan dirinya sebagai hamba yang boleh diredai oleh Allah, dan mereka itu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu sajalah agaknya untuk bulan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk kali yang akan datang. Pastikanlah kita sama-sama diperintahkan untuk berusaha bersungguh-sungguh ya, kerana Allah Ta'ala akan memberikan apa yang kita usahakan itu. Dan Allah Ta'ala sendiri, walaupun ayat itu tak berbentuk suruhan, tapi kita boleh memahami tersirat daripada ayat ini, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Ulama tafsir di antara mengatakan mereka yang bersungguh-sungguh menuju hidayat kami, mencari hidayat kami. Apa kata Allah Ta'ala? Lanahdiyannahum subulana. Mereka pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan Allah tak ada yang sesat, jalan Allah tak ada yang batil.
semuanya adalah benar. Cuma manusia mau ataupun tidak mau. Ini sajalah yang boleh kita usahakan, iaitu bersungguh-sungguhlah dengan hati kita, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Yang kita bimbang tu, ialah begitu, mempermainkan Allah. Na'udzubillah, Allah Ta'ala tak boleh dipermainkan. Tapi dalam masa yang sama, Allah mengetahui hati kita, maka Allah Ta'ala akan berikan apa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan dalam hadapan kita dimudahkan, dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berada dalam channel seperti ini. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, kita berada di dalam channel tak akan rugi, tetap akan mendapat kebaikan dan keuntungan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.